Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 12 akan membentangkan fokus kajian kami iaitu cabaran guru dalam mengendalikan aktiviti kurikulum di sekolah. Kami terdiri daripada dua ahli iaitu Reda Syahira dan saya Syashaina binti Zakaria. Pengenalan kecemerlangan murid meliputi aspek kurikulum dan co-kurikulum. Co-kurikulum adalah lanjutan proses pembelajaran dan pengajaran yang dirancang di luar bilik darjah. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mewajibkan murid menyertai aktiviti co-kurikulum untuk membentuk murid yang seimbang dalam kedua-dua aspek. Oleh itu, kajian ini tertumpu kepada cabaran guru semasa mengendalikan aktiviti co-kurikulum di sekolah. Masalahan kajian. Yang pertama, murid kurang melibatkan diri dalam aktiviti co-kurikulum yang dijalankan. Yang kedua, pengajaran dan pembelajaran di rumah diperkenalkan semasa pandemik COVID-19. Objektif kajian yang pertama, untuk meneroka cabaran yang dihadapi oleh guru co-kurikulum. Yang kedua, untuk mengkaji faktor pelibatan murid dalam aktiviti co-kurikulum. Yang ketiga, untuk mengenal pasti kaedah yang digunakan untuk mengatasi cabaran pengendalian co-kurikulum. Seterusnya, kajian literatur. Menurut Fazil tahun 2010, antara kepentingan co-kurikulum ialah dapat meningkatkan minat dan mencungkil bakat terpendam murid. Menurut Zahari tahun 2000, lokasi sekolah terletak agak jauh dari rumah murid. Hal ini menyebabkan murid menghadapi masalah pengangkutan untuk berulang dari rumah ke sekolah. Aslam Pios pada tahun 2012 menyatakan dalam kajiannya, murid sering tidak hadir dalam aktiviti co-kurikulum atas faktor diri sendiri, ibu bapa dan juga pengaruh rakan sebaya. Baik sekali, menurut Michael dan Ambotang pada tahun 2020, murid lebih minat media sosial berbanding aktiviti kurikulum di sekolah. Lokasi kajian yang dipilih adalah Sekolah Menengah Kebangsaan Pekanan Nas yang terletak di Pontian, Johor. Sekolah ini merupakan sekolah menengah harian biasa yang terletak di kawasan luar bandar. Sehingga ke hari ini, sekolah ini telah mempunyai 8 badan beruniform, 11 kelab dan persatuan serta 12 metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu menurut Kamarudin 2021, kaedah kualitatif didefinisikan sebagai satu kajian yang memiliki disiplin ilmu dan berdiri sendiri. Kajian ini dijalankan dengan satu sesi temu bual bersama seorang penolong kanan co-kurikulum di Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan Nanas yang terletak di Pontian, Johor. Sampel kajian ini tertumpu kepada satu orang guru penolong kanan co-kurikulum yang telah berkhidmat di sekolah menengah di bawah seliaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Instrumen yang digunakan bagi kaedah kajian ini adalah kaedah temu bual. Justifikasi pemilihan instrumen kaedah temu bual. Pertama sekali, kami memilih kaedah temu bual adalah bagi memudahkan pengkaji menganalisis data selain memperoleh ilmu pengetahuan baru dan pandangan yang berbeza setelah sesi temu bual berlangsung. Pertukaran pendapat dan idea jelas digambarkan dan kupasan isu dapat dilakukan dengan cara terbuka dan berobjektif. Selain itu, kaedah ini amat sesuai dijalankan berikutan kerana 3 aspek iaitu penentuan tempat, jenis peristiwa dan waktu peristiwa yang merupakan ciri-ciri yang perlu ada dalam pemilihan kaedah ini menurut Kamarudin 2021. Penentuan tempat atau lokasi Sekolah Menengah Kebangsaan Pekan dan Nas yang terletak di Pontian, Johor. Jenis dan waktu peristiwa iaitu penelitian terhadap peristiwa yang masih hangat lagi, iaitu isu penglibatan kurikulum di kalangan murid sekolah menengah yang masih panas untuk dibincangkan, serta waktu peristiwa yang dirujuk sebagai peristiwa yang masih segar tersebut dan yang masih lagi meniti di bibir masyarakat dan warga kota, seperti isu sistem pendidikan yang dilaksanakan secara atas talian ketika pandemik. Dalam pandangan guru dan murid membuatkan pekaji tertanya-tanya berkenaan cara pelaksanaan aktiviti kurikulum yang dijalankan oleh guru serta cabaran yang dihadapinya. Dapatan kajian. Hasil daripada analisis data kami atas kajian yang kami jalankan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penglibatan murid dalam aktiviti kurikulum di sekolah menengah. Faktor yang pertama yang kami jumpai adalah faktor aktiviti kurikulum yang dijalankan tidak menarik minat murid. Ketidakhadiran ini berpunca daripada sikap murid itu sendiri yang malas, memberikan alasan mengantuk dan gemar tidur di siang hari. Hal ini disokong oleh kajian Aslian Pios 2012 yang menyatakan dapatan kajian ditemukan bahawa segelintir murid ada yang tidak menggemari aktiviti berkawat dalam tunas kadet remaja sekolah TKRS kerana alasan penat, panas dan pening.
Selain itu, faktor pengaruh rakan sebaya turut mempengaruhi kehadiran murid dalam penglibatan kokurikulum. Menurut Aslian Payos 2012, untuk menghilangkan sifat malu yang menebal ketika beraktiviti, para murid selesa untuk menjalankan aktiviti kokurikulum secara beramai-ramai. So, pengaruh rakan sebaya, jika kawannya tidak menghadiri aktiviti kokurikulum tersebut, maka murid tersebut turut tidak mahu hadir. Selanjutnya, pengaruh teknologi digital terhadap penglibatan murid dalam aktiviti kokurikulum. Ini dapat dilihat murid-murid lebih cenderung untuk memilih aktiviti permainan atas talian dan bermain media sosial berbanding menghadiri aktiviti kokurikulum yang kurang menjadi perhatian. Menurut Michael dan Ambotang 2020, penyumbang kepada penurunan aktiviti kokurikulum dan tingkah laku yang tidak aktif adalah berpunca daripada pengaplikasian teknologi dan aktiviti waktu skrin yang berlebihan seperti bermain permainan video, penggunaan komputer yang terlalu lama dan menonton televisyen. Tambahan pula, dari aspek faktor kedudukan sosioekonomi ibu bapa memberikan pengaruh yang tinggi dalam penglibatan murid terhadap aktiviti kokurikulum yang dijalankan di sekolah, baik dari segi pendidikan ibu bapa, pendapatan maupun pekerjaan. Hal ini kerana semakin tinggi pendidikan bapa, semakin tinggi galakan penyertaan penglibatan kokurikulum bagi anak tanggungannya. Selain itu, faktor kecukupan wang atau gaji yang lumayan memudahkan sesebuah keluarga menempatkan anak mereka memasuki dan menjalani aktiviti kokurikulum. Umum kita tahu penglibatan dalam kokurikulum memerlukan membeli pakaian, juran tahunan dan lain-lain. Hal ini disokong oleh kajian Michael Ambotang, Nazaruddin Andin 2021 berkenaan latar belakang pelajar yang berstatus sosioekonomi atasan dan pertengahan cenderung menampilkan diri secara kerap dalam aktiviti kokurikulum kerana mempunyai akses terhadap sumber yang lebih baik. Tindakan iaitu cadangan bagi mengatasi isu terbabit adalah guru, pihak pentadbir sekolah perlulah merancang program yang menarik, meriah dan menyeronokkan seperti pertandingan, masakan limba, aktiviti pemasangan khemah, aktiviti berkayak dan lain-lain bagi menarik minat para murid untuk melibatkan diri dalam aktiviti kokurikulum. Yang kedua adalah penggunaan peralatan dan kemudahan-kemudahan asas secara maksimum oleh pihak sekolah, guru dan murid secara tidak langsung memberikan keberkesanan dan penjimatan kos kepada sekolah selain menggalakkan penglibatan kokurikulum secara berterusan bagi memanfaatkan sepenuhnya bahan-bahan sumber tersedia. Selain itu, sistem dokumentasian dan sistem komputer diwujudkan ditambah baik bagi mengemaskini data dan informasi lengkap murid dalam penglibatan kokurikulum. Pengemas kekinian data murid seperti pencapaian dan pelibatan mereka dapat membantu dalam menentukan kemajuan dan perancangan langkah kelab seterusnya bagi membolehkan penilaian dan pengiktirafan dilakukan dengan berkesan. Kesimpulannya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penglibatan murid-murid dalam aktiviti kokurikulum. Guru-guru, ibu bapa berperanan dan kesedaran daripada murid serta minat murid memainkan peranan yang penting dalam menjayakan aktiviti kokurikulum ini agar objektif setiap program kokurikulum itu dapat dicapai bersama. Bagi mencapai falsafah pendidikan kebangsaan iaitu bagi melahirkan generasi muda yang holistik dan seimbang dari segi perkembangan diri iaitu dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek jari, penglibatan para murid dalam aktiviti kokurikulum perlu bergerak seiring dengan pencapaian kurikulum di setiap peringkat pendidikan. Cadangan kajian lanjutan. Cadangan yang pertama kami adalah mengkaji cadangan yang guru hadapi dalam pengendalian aktiviti kokurikulum di peringkat sekolah rendah dan juga di peringkat pra-universiti supaya dapatan akan datang dapat melibatkan keseluruhan peringkat persekolahan dalam sistem pendidikan negara. Selain itu, kajian mengenai persepsi murid terhadap aktiviti kokurikulum yang dijalankan dan kesan penglibatan murid dalam kokurikulum juga boleh dijadikan kajian lanjutan yang seterusnya. Ini adalah sumber rujukan yang kami gunakan bagi menyiapkan laporan ini.
Ini adalah beberapa lampiran berkenaan gambar pencapaian badan beruniform, gambar pencapaian kelab dan persatuan, gambar pencapaian sukan dan permainan serta gambar aktiviti kurikulum yang dijalankan di Sekolah SMK Perkandanas Pontian Johor. Ini adalah contoh borang soal sidik yang kami gunakan ketika temu bual. Sekian, terima kasih.